Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu kita lagi dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Pada hari ini, cikgu akan mengajar anda tata bahasa iaitu kata imbuhan akhiran. Jom kita belajar bersama-sama ya. 1, 2, 3, come on! Sebelum itu, cikgu ingin menerangkan apakah objektif dan kriteria kejayaan yang ingin cikgu capai dalam sesi PDPR kali ini. Objektif pembelajaran, cikgu harap murid dapat menggunakan imbuhan akhiran dengan betul. Kriteria kejayaan pula, cikgu harap murid berjaya menggunakan kata terbitan iaitu kata berimbuhan akhiran yang betul. Baiklah, antara aktiviti PDPR yang ingin cikgu jalankan pada hari ini ialah pertama, cikgu akan menerangkan tentang kata berimbuhan akhiran beserta dengan contoh perkataan dan ayat. Yang kedua, cikgu akan mengajar anda mengenal pasti kata imbuhan akhiran pada petikan teks yang dibaca di muka surat 82. Aktiviti ketiga, cikgu akan bimbing anda untuk membuat latihan di buku aktiviti jilid 2, muka surat 6 dan cikgu akan ajar anda membina ayat dalam buku tulis G1. Aktiviti yang keempat, kita akan sama-sama melaksanakan beberapa latihan sebagai pengukuhan pemulihan atau pengayaan. Jadi, jom kita belajar murid-murid. Apakah itu kata berimbuhan akhiran? Kata berimbuhan akhiran ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian belakang kata dasar. Kata berimbuhan akhiran boleh dipecahkan kepada dua bahagian iaitu benda ataupun perbuatan. Benda akan menggunakan imbuhan an, contohnya kata dasar lukis dan ditambah dengan imbuhan an akan menjadi lukisan. Contoh yang seterusnya, mainan, masakan dan hiasan. Semua alat yang disebut ini merujuk kepada benda. Baiklah, seterusnya kata berimbuhan akhiran yang merujuk kepada perbuatan. Ia akan menggunakan imbuhan kan. Sebagai contoh, kata dasar lukis jika ditambah perkataan kan akan menjadi lukiskan. Contoh lain, mainkan, masakkan atau hiaskan. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat kata berimbuhan yang disertakan dengan an yang merujuk kepada sesuatu benda. Contohnya, masak dan digabung dengan kata berimbuhan an akan menjadi masakan. Main digabungkan dengan kata berimbuhan an akan menjadi mainan. Manakala lukis akan digabungkan dengan kata berimbuhan an akan menjadi lukisan. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat kata berimbuhan kan yang merujuk kepada perbuatan. Contohnya, masak iaitu kata dasar apabila digabungkan dengan kata berimbuhan kan akan menjadi masakan. Seterusnya, kata dasar main apabila ia digabungkan dengan kata berimbuhan kan akan menjadi mainkan. Lukis merupakan kata dasar dan digabungkan dengan kata berimbuhan kan akan menjadi lukiskan. Baiklah, mari kita lihat perkataan yang telah digabungkan dengan kata berimbuhan akhiran seperti kata dasar masak dan digabungkan dengan kata berimbuhan an akan menjadi masakan. Seterusnya, kata dasar masak apabila digabungkan dengan kata berimbuhan kan akan menjadi masakkan. Jadi murid-murid, mari kita lihat perbezaan ayat yang memberi maksud yang berlainan. Masakan ibu sedap dan berkhasiat. Ayat yang seterusnya, ibu masakkan saya sup sayur. Dapat kita lihat masakan ibu sedap dan berkhasiat. Masakan tersebut merujuk kepada benda.
Manakala ayat yang kedua di sebelah kanan cikgu ini ialah ibu masakkan saya sup sayur. Ibu masakkan. Masakkan ini merujuk kepada perbuatan. Seterusnya, mari kita lihat perkataan kata dasar lukis. Apabila ia digabungkan dengan an akan menjadi lukisan. Apabila ia bergabung dengan kata berimbuhan kan akan menjadi lukiskan. Lukiskan ini merujuk kepada perbuatan, manakala lukisan ini merujuk kepada benda. Contoh ayat, lukisan ini dilukis oleh adik saya. Lukisan ia merujukkan sesuatu benda. Manakala abang lukiskan saya gambar dinosaur, abang itu sedang melakukan sesuatu perbuatan iaitu sedang melukis. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh yang ketiga pula. Perkataan kata dasar tari apabila digabungkan dengan kata imbuhan an akan menjadi tarian. Manakala perkataan kata dasar tari akan bila digabungkan dengan kata berimbuhan akhiran akan menjadi tarikan. Jadi mari kita lihat ayat yang dibina ini. Ini tarian Sumazau. Wah, pandainya kamu tarikan tarian ini. Tarikan. Tarian ini merujuk kepada sesuatu perbuatan. Mereka sedang menari. Baiklah murid-murid, mari rujuk buku teks muka surat 82. Murid-murid, dapat anda lihat ini merupakan antara aktiviti yang dijalankan semasa pesta tamu besar yang diadakan di negeri Sabah. Antara aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti jualan kraf tangan dan hasil tenunan, aktiviti berkuda dan aktiviti persembahan. Mari kita baca petikan teks ini. Tajuknya adalah Pesta Tamu Besar. Keluarga Jagu pergi ke pesta tamu besar. Ada banyak acara di pesta tersebut. Antaranya ialah jualan, pertunjukan pentas dan acara berkuda. Ayah, benarkan saya menaiki kuda? Baiklah Jagu, ayah izinkan. Ibu, belikan saya rantai kunci ini. Baiklah murid-murid, berdasarkan petikan dialog ini dapat kita lihat terdapat dua kata berimbuhan akhiran iaitu benarkan dan belikan. Okey, seterusnya. Banyak hasil tanaman dijual di sini. Jagu, di sana ada persembahan tarian. Jadi di sini ada beberapa perkataan yang mempunyai kata berimbuhan akhiran. Contohnya jualan. Okey, jual ialah kata dasar, manakala kata berimbuhan an ini merujuk kepada benda. Okey, seterusnya kita tengok tanaman. Okey, tanaman ialah kata dasarnya adalah tanam. Okey, an itu kata imbuhan akhiran bagi merujuk kepada benda, tanaman. Seterusnya, mari kita lihat tarian. Okey, tarian. Tari ialah kata dasar, manakala an ialah kata berimbuhan akhiran. Seterusnya murid-murid, cikgu akan membimbing anda untuk membuat latihan di buku aktiviti jilid 2 muka surat 8. Dan cikgu akan membimbing anda untuk mengedit ayat yang mempunyai kesalahan ejaan di buku tulis G1. Seterusnya, mari buka buku aktiviti muka surat 8, aktiviti 4. Tulis ayat dengan menggunakan perkataan berimbuhan akhiran yang betul. Okey, dia ada bagi 6 ayat di sini dan setiap ayat anda diminta untuk memilih salah satu pilihan jawapan dan kemudian anda diminta untuk menulis semula jawapan yang telah dibetulkan. Okey, sebagai contoh, nombor 1, gasing menjadi mainan atau mainkan Azri. Jadi yang tepat adalah mainan. Okey, jadi anda perlulah menulis semula gasing menjadi mainan Azri. Seterusnya 2, sebelum hari gawai rumah kami, pilihan pertama hiasan, pilihan kedua hiaskan. Apakah jawapan yang tepat? Ya, betul. Jawapan yang tepat ialah hiaskan. Ayat yang betul ialah sebelum hari gawai, rumah kami hiaskan.
Yang ketiga, sekeping pilihan jawapan lukisan atau lukiskan batik tergantung pada dinding. Jawapan yang tepat ialah lukisan. Jadi anda perlulah menulis semula perkataan, menulis ayat yang betul, okey, iaitu sekeping lukisan batik tergantung pada dinding. Soalan nombor 4, nasi lemak ialah makanan atau makankan kegemaran saya. Jawapan yang tepat betul ialah makanan. Jadi anda diminta untuk menyalin semula nasi lemak ialah makanan kegemaran saya. Soalan nombor 5 pula, kain merah saya ikatan atau ikatkan pada pinggang penari ngajat. Ya, betul. Jawapan yang tepat ialah ikatkan. Jadi anda diminta untuk menyalin semula ayat yang betul. Kain merah saya ikatkan pada pinggang penari ngajat. Seterusnya, soalan nombor 6. Boleh masakkan atau masakkan saya kuih penyaram? Tanya jagu kepada ibunya. Apakah jawapan yang tepat, murid-murid? Jawapan yang tepat, betul, ialah masakkan. Jadi anda diminta untuk menulis ayat yang betul. Boleh masakkan saya kuih penyaram? Tanya jagu kepada ibunya. Aktiviti yang seterusnya, murid-murid, anda diminta untuk membuka buku tulis G1 Bahasa Melayu. Anda diminta untuk menuliskan tarikh dan hari, dan kemudian anda diminta untuk menulis tajuk ataupun menulis soalan membina ayat menggunakan kata berimbuhan akhiran. Jadi anda diminta untuk menulis 3 contoh imbuhan yang mengandungi kata berimbuhan an. Manakala anda juga diminta untuk menyalin 3 ayat yang mengandungi kata berimbuhan akhiran kan. Jadi anda boleh meniru ayat yang telah ditulis oleh cikgu ataupun anda boleh mereka sendiri ayat menggunakan kata berimbuhan an atau menggunakan kan. Okey, contohnya 3 ayat menggunakan kata berimbuhan an dan 3 lagi menggunakan kata berimbuhan kan. Sebagai latihan pengukuhan, anda digalakkan untuk menjawab soalan kuisis yang telah cikgu kongsikan linknya di bawah ini, dan kemudian awak boleh hantar bukti penyertaan anda dalam menyiapkan latihan ini. Baiklah murid-murid, itu sahaja sesi PDPR kali ini. Saya ulang sekali lagi, hari ini kita telah belajar kata imbuhan akhiran. Jadi kata imbuhan akhiran terbahagi kepada 2, iaitu kata berimbuhan akhiran an yang merujuk kepada benda dan kata berimbuhan akhiran kan yang kebiasaannya merujuk kepada sesuatu perbuatan. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi PDPR yang seterusnya. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.